السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه روح الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha pengurusi dan barisan ahli dan kuasa masjid yang saya kasihi Tuan Imam Bilal, seluruh barisan para jemaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah memberkati semua ahli majlis pertemuan kita pada pagi ini, dan Allah menetapkan pahala dan ganjaran kemuliaan kita dalam majlis tamat tahun syukur ini dimuliakan Allah dengan sebaik-baik balasan di dunia dan balasan di akhirat yang menyelamatkan kita pada hari yang tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak melainkan mereka yang kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, sambungan dalam buku kita pada pagi ini adalah daripada surah Isra pada ayat yang ke-45. Kita sama-sama baca ayat itu, mudah-mudahan menjadi tadarus kita semua dan menjadi ihya Ramadan bagi kita semua insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا.
nahnu a'lamu bima yastami'una bihi yastami'una ilaika wa idhum najwa وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم. Suratul Isra ayat 45. Hadirin kaum muslimin yang dikasihi sekalian. Suratul Isra sebagaimana yang telah kita pelajari dan kita tadabburkan di dalam pertemuan-pertemuan kita yang lalu mengandungi beberapa perintah dan larangan yang saya rasa kita selalu ulang setiap kali kita nak mulakan tadabbur yang baru. Kita akan ulang daripada awal larangan syirik, larangan buat baik kepada kedua, larangan menyuruh buat baik kepada kedua, larangan kita melakukan pembaziran, larangan kita tertutup dan lain-lain daripada itu. Semua itu kita dah bicarakan dalam pertemuan yang lalu. Sehinggalah kita sampai kepada firman Allah Azza wa Jalla pada surat yang ke-286 ini, yang Allah Ta'ala mengulang beberapa perkara, iaitulah Allah Ta'ala menyebutkan Maha Suci Allah yang baginya itu segala yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Cuma kalian ini biasa tidak faham bagaimana bentuk dan keadaan tasbih mereka. Lalu setelah Allah Ta'ala sebut tentang kita ni orang Islam, hamba Allah, tapi kita pun tak boleh faham macam mana kucing bertasbih. Kita pun tak boleh tahu macam mana pokok cermai berzikir. Kita pun tak tahu macam mana semut bertasbih. Itu kita orang Islam. Allah nyatakan dia pada ayat yang ke-44. Pada ayat yang ke-45 Allah Ta'ala cerita tentang satu golongan di kalangan manusia. Yang golongan ini kamu bacakan Quran ke, tadabburkan Quran ke, rebuskan ayat Quran ke, dia tetap takkan jadi baik. Dia takkan dapat manfaat. Takkan dapat manfaat. Golongan yang tak dapat manfaat dari Quran. Sebelum kita masuk golongan yang tak dapat manfaat dari Quran, udah kata buatlah apa tu,
Buatlah pun kita nak sangat dia dapat, dia akan dapat juga. Tapi sebelum masuk tentang golongan ini, saya suka untuk bawa dulu tentang golongan yang dapat manfaat dari Quran. Golongan yang dapat manfaat dari Quran, golongan yang dapat manfaat dari Quran adalah orang yang beriman dengan kebenaran Quran dan beriman dengan kebenaran Rasul alaihi salatu wassalam. Siapa yang di dalam hatinya percaya Quran ini daripada Allah dan dia percaya Quran ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan dia percaya Quran ini betul, orang ni kalau baca Quran dapat manfaat. Dapat manfaat. Dia dapat manfaat. Cuma tuan-tuan, cuma kita yang dah percaya semua, macam mana cara nak dapatkan rohnya tu masuk kita? Kita boleh dapat, tak ada penghalang lah. Tapi macam mana betul-betul nak ambil bagi masuk? Adakah baca Yasin ni malam Jumaat masuk dalam Quran kepada kita? Tuan-tuan, yang pertama, orang yang dapat manfaat di kalangan orang Islam terhadap Quran adalah yang pertama sekali, orang itu adalah orang yang tahu dan percaya bahawa Quran ini adalah kitab yang diturunkan sebagai panduan hidup manusia. Itu dia tahu. Kita tak nak orang baca Quran, dia faham apa dan saya rasa ini kebanyakan kefahaman orang Melayu kita. Kalau baca Quran, dalam kepala dia ini kitab tambah pahala. Betul tadi? Betul. Lagi bulan Ramadan kan? Tadarus je, tadarus lah dekat Ramadan, kemudian tadarus sebab maknanya dia nak tambah pahala. Betul tuan-tuan, memang Quran boleh tambah pahala. Tetapi cuba tuan-tuan tengok sebab apa Allah turunkan Quran. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Apa bunyinya ayat kedua? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang diturunkan sebagai panduan dan petunjuk kepada orang Islam. Maknanya dia kena tahu di Quran yang ada ni, yang baca malam Jumaat Yasin tu, yang baca surah Waqiah pagi-pagi tu, yang baca muluk malam-malam Al-Maisya tu, sebelum fadilat azab kubur, selamat, sebelum tidur, dia kena tahu Quran yang dibaca ini adalah panduan hidup. Maksud panduan hidup apa dia? Apa yang sebut dalam tu apa itu? Apa ubah? Kalau tak betul dia ubah ikut tu bagi betul. Tuan, itulah orang beriman. Dia kena faham dulu baru dapat manfaat Quran. Yang kedua, orang yang dapat rasa roh Quran dan kemanisan bacaan Quran, siapa yang baca Quran dengan tartil. Tartil macam mana ni? Tartil. Duit. Tuan, bacaan Quran ni ada 3 jenis. Pertama laju, tapi jaga tajwid. Kedua sederhana pun menjaga tajwid. Dan yang ketiganya lambat tetap menjaga tajwid. 3 kaedah Quran. Baca contoh macam mana kalau laju? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha kanat lahum ajruna na'iwala. Ada juga. Sederhana. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha 'iwala. Lambat. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha. Dan
Pilih tetap semua pilih. 1, 2, 3. 2 suku yang sederhana itu orang itu memang macam tuan. Dia suku yang sederhana. Dia suku sederhana. Okey. Nak kaya, tak nak. Miskin, tak nak juga. Jadi imam tak nak. Jadi imam tak nak. Okey. Macam tu lah. Dia suka tengah-tengah. Sab pertama tak nak. Sab pertama jadi tak ada juga nak yang nak. Ya. Okey. Ya. Okey. Jadi tentang disebut sederhana. Tuan memang bacaan sederhana dan lambat itu dulu bacaan yang kalau dibaca dengan tajwidnya yang betul, biasanya dia akan betul-betul menjadi makanan rohani dan Al-Quran akan meresap ke dalam dirinya. Baca itu sebab bila kita baca perlahan, macam tadi, dan dari kami auha ilaika rabbuka minal hikmah. Kalau tuan-tuan pandai bahasa Arab, tuan-tuan boleh terus dapat sambil tengah baca, otak pula berjalan, perasaan masuk sekali, 3 jalan sekali. Masa tu tuan-tuan, Quran tu dia punya current yang elektrik dia tu masuk bertukar. Pada kita baca tadi masuk macam tu, tuan-tuan akan rasa sedar. Kalau tuan-tuan tak pandai bahasa Arab, tuan-tuan baca Quran dengan cara bacaan seperti itu, maka ketika itu tuan-tuan dapat alirkan perasaan. Jadi tuan-tuan, orang yang baca Quran dengan begitu biasanya dia dapat rasa roh kelazatan Quran yang akan merubah diri dia sebenarnya. Walaupun dia seorang Banjar, Bugis, Jawa, Iban, Kadazan dan lain-lainnya. Faham? Jadi boleh itu. Kalau kita nak baca Quran, bacalah dengan tartil. Kalau kita baca tuan, kita feel sekali datang ketika itulah roh Quran meresap masuk ke dalam jiwa. Disitulah mulanya perubahan berlaku, dan disitulah mula roh kita malaikat naik, dan disitulah mula perasaan kita kenyang, dan ketika itulah roh merasakan lazatnya bacaan Quran. Cuba tuan-tuan buka bacaan Quran yang dibaca oleh Syekh Al-Minshawi contohnya. Okey, kat YouTube kan ada banyak kan bacaan Qari kan. Kita cuba dengar bacaan Minshawi. Cuba tuan-tuan dengar bacaan yang dibaca oleh Abdul Basit Abdul Samad. Cuba tuan-tuan dengar bacaan yang dibaca, yang ni sanad saya sambung balik, iaitu Syekh Khalil Al-Qusari, Mahmud Khalil Al-Qusari, atau tekan dia Al-Qusari, keluarlah. Kalau tukar Al-Qusari tu, tuan-tuan baca, dengar dia baca tu, tuan-tuan macam rasa ada satu feel rohani yang masuk ke dalam jiwa. Itulah dia tuan bacaan Quran yang tartil. Cuba tuan-tuan baca macam nak tujuh kata. Baca nak tujuh kata pertama sekali, masa baca dah tahu dah habis nak baca banyak nak kata. Tengok. Lepas tu bacanya akan kuat, jurid. Kan? Yang ketiga, bacanya sekadar perkataan. Dia tak hadirkan perasaan, tak lahirkan feel tu. Jadi apa yang tuan-tuan rasa? Baru 3 surat dah buat. Lagi 5 tak kata lagi. Tapi kalau tuan-tuan baca dengan feel, tuan-tuan tak kisah jadi apa. Sedar je. Bahasa orang kita kata ralik dia baca. Ralik. Tahu-tahu Allah dan lupa dah. Sedar dia baca tak berhenti lagi. Tuan-tuan, kita nak yang macam tu. Kita tak nak yang baca berapa surat lagi dah. 40 surat lagi. Akhirnya tuan-tuan, Quran hanya dikejar hurufnya, tidak dilazati bacaan. Boleh tak? Siapa yang sudah merasai lazat dibaca, dia tak akan berhenti dalam Quran. Itu. Kalau tak, dia dah datang bulan Ramadan, 1 Syawal, tak ada Quran dah. Dia kata, wis kata Allah.
Ya Ji. Sebab Haji kata banyak jemputan. Orang kalau dah rasa lazat Quran tuan, dia kata, "Oi, ini satu Syawal yang Quran tak baca lagi, tak dapat makan lagi jiwanya lagi." Dia tetap akan baca lepas semua. Besok lusa baca lagi baca, dia tak akan tinggal kerana dia rasa lazat Quran. Boleh tuan kita dapatkan insya-Allah. Satu dapat lazat Quran itu tuan, dia dapat lazat yang luar biasa. Okey, baik. Tak, ni tak masuk ayat lagi ni. Dah 27 minit. Okey, tak apalah tuan. Nampak macam mana. Okey. Tuan-tuan, saya bawa tadabbur Quran setiap Jumaat tau. Saya jemput tuan-tuan datang hadir. Ya, setiap Jumaat saya buat tadabbur dekat madrasah aku. Setiap Jumaat pukul 9 pagi. Datanglah tuan, datang. Okey. Datang. Baik. Allah sebut apa? Ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila engkau wahai Muhammad membacakan Al-Quran, kamu jadikan engkau atau bacaan Quran yang engkau baca itu dengan orang-orang kafir yang memang ingkar kepada akhirat dan tak berasa dan percaya pun kepada kebenaran itu. Hijab mastura, dia takkan dapat apapun kerana terbinding dengan satu tutupan dinding. Contoh, tuan-tuan kata itu orang kafir, kita baca Quran lah dia. Baca Al-Quran, tuan-tuan dia tak rasa apa. Kecuali dia ada rasa mula nak cari hidayah, masa tu boleh masuk. Tapi kalau dalam hati dia menyimpan kebencian terhadap Quran, tak percaya kepada akhirat, dia cuma dengar kat telinga je habis. Kerana Quran tak boleh connect dengan jiwa dia, tak boleh ngecas. Sebab apa? Sebab percaya akhirat tu tak ada, percaya nakkan kebenaran tu tak wujud. Jadi tuan-tuan maknanya kau baca dah, baguslah Quran, bagilah minum dekat dia, dia takkan dapat kesan Quran. Ayat ini memberikan makna dia. Orang kafir itu ada banyak jenis. Kafir ini tak satu jenis tau. Tuan-tuan jangan letak orang kafir itu satu jenis. Orang kafir ini banyak jenis. Ada orang kafir yang dalam hati dia mula nak mencari kebenaran. Lepas tu dia dengar bacaan Quran, Quran pun masuk ke dalam jiwanya seperti Sayyidina Umar. Ingat tak? Ya? Bila baca surah Quran itu, boleh. Kemudian berubah dia. Tetapi ada orang yang dibacakan Quran, tapi tak jadi apa-apa, makin kuat lawan dia. Seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Dia bukan tak pernah dengar bacaan Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, dia pernah dengar, tapi tak jadi apa-apa. Faham kan? Jadi orang kafir tak sama penerimaan Quran. Salah kita bila samakan semua orang kafir, pukul rata semua. Orang kafir ni kita boleh, kita kena ni buat ni. Tuan-tuan, kafir ni tak sama. Ada kafir yang mula mencari kebenaran dan detik kebenaran mula timbul dalam diri dia, kemudian dia sentuh Quran, maka yang terjadi. Tapi ada yang memang menyatakan kebencian, tak percaya akhirat, yang itu dia susah nak masuk. Melainkan Allah Ta'ala kendaki ubah hati dia direct pada waktu itu. Kan? Contoh. Baik, itu yang tetapi tafsiran kedua ayat ini menurut saya Tahawi dalam kitabnya Tafsir Al-Wasil mengatakan ayat ini maknanya apa? Ayat ini adalah ayat ketika Nabi baca Quran dekat Kaabah. Isteri Abu Lahab. Siapa nama isteri Abu Lahab tu? Masya Allah. Saya baru menjanjikan tak ada orang boleh jawab. Bila tak ada orang boleh jawab, saya pun nak tanya lain. Siapa nama isteri Yusri K.Ayu? Siapa Haji? Yusri K.Ayu yang tu. Isteri siapa nama? Tak tahu juga. Lisa Suryani. Oh.
Datuk K siapa namanya? Siti Nurhaliza. Okey. Isteri Abu Lahab, kalau tak tahu pun tak tahu sebab Abu Lahab. Okey. Tapi namanya dibilang Ummu Jamil. Dikatakan Ummu Jamil ini ketika dia tahu ada yang Quran pasal dia. Kat mana yang pasal dia? Wa ra'atuhu hammalatal hatab, dan isteri Abu Lahab yang bawa kayu ke belakang. Dia dengar tu, dia kata celaka betul. Aku disebut dalam surah tu tukang bawa kayu. Apa dia bilang? Dia ambil satu sawah. Dia nak pergi hempap Nabi. Waktu tu dah baca Quran. Dah baca Quran. Tuan tahu dia sampai kat Kaabah, tempat Nabi duduk tu. Dia bawa ke tu, nak pergi hempap. Dia tanya orang, Muhammad Muhammad. Orang yang ditanya tu nampak Nabi kat situ, tapi dia tak nampak. Tuan-tuan, ni namanya ilmu halimunan. Betul dia yang tahu. Memang itu berlaku dekat Nabi. Jadi tuan-tuan, ayat ni kalau ada masa tuan-tuan punya yakin tinggi, berlaku kecemasan. Contoh, tuan-tuan jalan dekat satu rumah, ada pompa ataupun makcik, contohnya waliyadzubillah makcik kan, kita pergi jalan-jalan ke China, ke Amerika, tiba-tiba ada kumpul nak kejar kumpul kita. Contoh kan? Baca Quran. Makcik kata, makcik pun ada kumpul kita. Jangan makcik, kumpul ni bukan boleh kira. Dulu dekat India ada seorang ini umur 64 tahun dia kumpul. Enggak. Okey. Tak apalah tuan-tuan, tu bukan cerita dia. Tuan-tuan, ada seorang satu pasangan suami isteri. Dia daripada Spanyol tak silap. Dia punya kerja travel. Dia pergi Saudi, dia masuk negara Arab, dia pergi Morocco. Ketika dia pergi ke India, basikal motor keluar pergi ke kampung-kampung, sampai kampung orang yang jenis kata ketegak-ketegak ni kan, orang yang sampai tu, dia tengok ini orang Spain putih-putih, dia tahan basikal tadi, dia tangkap suaminya, isterinya digugur. Maksudnya orang itu ketika berjalan di negara Islam okey je selamat. Sampai negara seperti India waktu itu habis digugur dengan belasan orang lelaki. Masuk berita juga. Okey, tak apa, itu bukan cerita ni, saya bukan cerita. Kalau badan ada cemas, nama macam mana ni? Tapi tuan-tuan ambillah ibrah ayat ini, baca ayat Quran yang tuan-tuan sempat hafal. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ شَاهِدُ وُجُوهُهُمْ. Tuan-tuan, tuan-tuan, jadilah macam mana Nabi jadi di Kaabah. Mudah-mudahan dia nak nampak Nabi berjalan. Ada makcik dan dia. Tak ada tak. Orang dia berlalu. Orang kedai yang jual kacang Nabi itu tengok kenapa orang ni kerana boleh tak nampak. Tuan-tuan, dia boleh jadi ini berlaku kepada Nabi. Tuan-tuan, berlaku kepada Nabi dan tuan-tuan tak ada masalah. Bila-bila masa tuan-tuan juga boleh jadi kalau Allah takdirkan kita jadi. Biasanya jadi saat kita cemas, tawakal kita tinggi. Tuan-tuan, tuan-tuan ada anak paling depan tu, tuan-tuan cuba lompat memang tak lepas. Tapi ketika anjing kejar, lepas pula. Waktu tu pergantungan tawakalnya jadi tinggi, tiba-tiba. Jadi tinggi. Tuan-tuan, masa nak pergi ke bandar, ke hospital, jalan daripada Baik Raja nak pergi ke hospital, tuan-tuan lebih masih 5 minit. Tapi masa bawa anak yang bersalin dan mak, 5 minit boleh sampai. Punya laju punya bawa, dia kata boleh pula sampai 5 minit. Boleh tuan-tuan, dia waktu tu luar biasa jadi. Ketika itu pergantungan tawakal bawa 200 sudah ada pun. Kalau tak masuk dulu dulu. Ini tak kisah jalan di bismillah tawakal Allah. Tuan-tuan, saat orang berada dalam keadaan cemas, biasanya tawakal menjadi tinggi. Jadi saat macam tu tuan baca Quran lah. Jangan jerit-jerit, cuba dulu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tuan-tuan, dia lalu ini kosong tak dapat mengambil makna ayat ini. Dan ketika engkau telah bacakan Quran wahai Muhammad, kami jadikan di antara engkau dengan orang-orang kafir yang tak percaya akhirat itu hijab tertutup. Tak nampak. Itu yang berlaku kepada Ummu Jamil. Bismillah.
bensin boleh lah kayak gitu juga. Oke, baik. Hadirin yang dikasih sekalian, sekian. Oke, waja'alna ala qulubihim akinnatan. Kami pun menjadikan pada hati mereka itu akinnah, lapis-lapis tertutup. Sebab itu tuan, kita ni kita ada niat menjadikan orang kafir masuk Islam, dakwah boleh. Tapi tuan-tuan tamakkan sangat orang bumi ni mesti kena masuk Islam ni. Tuan-tuan tak boleh. Kerana orang tu kalau dia dah letak lapis-lapis dalam hati, dia memang takkan menerima. Tuan-tuan bacakanlah qiraat apa pun dia tak akan jadi orang. Faham tak? Maka jangan mengharapkan dan jangan tamakkan sampai kita nak binasakan diri, nak orang tu masuk Islam juga. Kerana Islam adalah hidayah milik Allah. Okey, tapi boleh kita usaha secara umum. Bukakan baca Al-Quran dekat negara Jepun, dekat Amerika, dekat US. Sekarang ni tuan mereka banyak buat apa namanya corner dakwah. Meja macam ni, diri kat tepi jalan, buka speaker tu yang pakai tu, tuan, headphone tu buka, lalu dia kata 1 minit dengar. Ada orang sana dia sifatnya akan terbuka tu kan. Dia datang dia memakaikan. Kejam mata dengar. Orang tu buka semua bawah. Kan? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim bacaan Imam Salah kan. Ada yang dengar, wah, I feel something. Contohnya. Orang kan macam tu kan. Ada yang okey biasa. Jadi setiap orang dengan Quran penerimaan dia berbeza mengikut kadar lapik kekufuran yang ada dalam diri dia. Kalau mungkin agak nipis, senang masuknya. Tapi kalau untuk modal, cuba tuan-tuan bacakan Quran dekat Joe Biden. Cuba tuan. Merah muka dia macam mana dia. Cuba bacakan surah Isra dekat depan Benjamin Netanyahu. Cuba tuan-tuan. Jadi apa tuan? Tak jadi apa? Tak. Nampak tak? Kekufuran berbeza. Kekufuran berbeza. Okey, jadi kita faham tu orang kafir ni tak semua sama. Ada yang boleh disentuh dengan dakwah, ada yang benci dakwah, dan ada yang melawan daripada dia. Kena pandai letakkan dia punya level-level dia itu bagaimana. Okey? Ada orang tulis status Facebook, dapat share banyak lah, 100 lebih orang share. Dia tulis gini, orang kafir dekat barat masuk Islam. Orang kafir dekat Malaysia ramai tak masuk Islam. Salahnya kerana orang Islam. Tuan-tuan kena faham, orang yang di barat majoriti bukan Islam. Faham? Orang Islam jadi minoriti. Dekat sini orang Islam majoriti. Orang bukan Islam pula minoriti. Faham tuan? Jadi cara bermuamalah berbeza. Kumpulan yang hidup di negeri yang majoriti berbeza cara bermuamalah dengan kumpulan yang hidup dalam negara yang minoriti. Tuan-tuan, patutkah seorang yang berada dalam negara majoriti orang Islam, contoh, dia boleh berjalan di hadapan orang Islam memakai stokin yang ada kalimah Nabi Muhammad contohnya. Kita kata mana boleh? Mana boleh tak boleh? Tak boleh, itu tak boleh. Itu tak ada pun. Kerana umat Islam memiliki kekuatan majoriti. Dia mesti halal itu berlaku. Kerana baginya itu adalah mempeleceh pegangannya. Kan begitu? Berbeza dengan kalau tuan-tuan hidup dekat Vietnam. Negaranya apa semua tuan-tuan, umat Islam tidak memiliki kekuatan. Nak apa? Kalau ada satu kedai namanya contohnya MM Mart dekat Vietnam. Dia buat macam tuan, orang Islam tak boleh buat apa. Dan dia akan terus berjalan dan berjalan. Dia mungkin cuma boleh kata, kenapa buat begini, ini, tuan-tuan. Beza tuan-tuan, muamalah itu berbeza. Kerana sifat dan darjat kekufuran itu berbeza. Dia kena faham macam tu tuan. Jadi orang itu berbeza. Okey, jadi hadirin yang dikasihi sekalian, maka itu mesti menjadi kefahaman kita bagaimana Allah SWT kami jadikan dalam hati orang kafir itu akinnah, lapis.
hijab yang dia tak boleh nak rasa akan Quran dan faham. An yafqahu wa fi adhanihim waqa. Kami jadikan kat telinga dia sumbat. Sumbat kat sini bukan sumbat tak telinga banyak. Sumbat maknanya Quran tu dia cuma sampai dekat tergendal saja. Dia tak lepas masuk ke dalam hati. Dengar je dah. Oh itu dah habis. Tak ada, dia tak masuk lebih daripada itu. Okey, wa idza zakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Dan sesungguhnya apabila Quran kau menyebut nama Allah dalam Quran, hatinya mula berbalik kerana bencikan sebutan nama Allah yang kamu baca itu. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, itulah ayat yang kita baca pada hari ini, sehingga Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, nahnu a'lamu bima yastami'una bi idh yastami'una ilaika wa idhum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura. Ayat ini pada kisahnya apa? Nanti saya akan tunjuk kisah orang kafir pula yang dengar Quran terkejut, akhirnya bercakap masuk Islam. Di mana? Di Madinah. Bukan di Mekah. Ketika mana orang kafir ni 3 orang, ada seorang yang paling cerdik. Dia semua cerdik minta dalam hati dia berusaha mencari kebenaran. Biasanya itu. Dia biasanya yang totok ni tuan, biasanya yang berilmu. Ada 3 orang ni dia tak cerdik. Seorang kata macam ni, aku nak pergi dengar ni Muhammad tu sampai ke dapat. Kau tunggu kat sini tau, biar aku pergi sana kau. Kita ni geng cerdik, orang terpelajar. Tak apa, kita takkan tertipu dengan orang. Sampai di sana, dia kata, wahai Muhammad, aku datang nak dengar apa yang Allah. Nabi kata duduklah dia. Dia duduk, Nabi duduk, Nabi dah Al-Quran kan? Nabi baca awal surah Fussilat. Kitabun fussilat ayatuhu. Terus baca. Orang tu mula dengan kitabun fussilat. Bacaan Nabi itu tuan meresap masuk ke dalam otak dia. Bukan pandai. Dia cuba analisa maknanya tu. Kemudian dia masuk ke dalam jiwanya. Kemudian dia bergerak. Dengar tuan, dipahami ayatnya. Ayat azab, ayat sabu. Tuan, berubah begitu. Dia baru dia kata tim. Kalau teruskan lagi dia lagi belum tak lagi. Dia berbalik, masa dia balik kawan rumah tengok. Dia kata dia balik dengan buku yang berbeza masa dia pergi. Ketika dia sampai kat kawan dia kata aku rasa baik tu berhenti daripada buat apa-apa dari. Aku dengar daripada Muhammad satu bacaan yang aneh sekali. Luar biasa indah, luar biasa sedap, maknanya sangat tajam, berbusuk ke dalam jantung. Dia kata aku sudah tak payah bawa ke dia. Tuan-tuan, dia ada jenis macam tu. Biasanya jenis yang macam tu lah. Dia nak dengar apa yang bawa ayat macam tu. Tapi kalau yang Abu Lahab dan Abu Jahal memang dari awal yang ni yang ada doa macam tu, dia lain penerimaannya. Tuan-tuan faham? Jadi tuan-tuan kenalah tackle kalau dakwah tuan-tuan awal kepada golongan-golongan terpelajar. Dia lagi senang untuk menerima. Okey, yang berpendidikan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mereka kata apa? Kalau untuk Quran yang tu kata apa? Habislah. Dia telah disihir oleh bacaan Muhammad. Bila ada orang kafir yang masuk Islam sebab bacaan Nabi, dia akan kata nak orang tu telah disihir. In tattabi'una illa rajulan mas'ura. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa ajallu wa akram. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta